Rasuah bukan hanya wang ringgit. Transparency International Malaysia (TIM) dilaporkan mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana tidak memilih anggota kabinet dalam kalangan ahli politik yang sedang dibicarakan atau mereka yang disyaki terbabit dengan rasuah. Presiden TIM Muhammad Mohan dipetik Free Malaysia Today sebagai berkata, beliau mahu melihat lebih ramai teknokrat dilantik ke dalam kabinet kerana ia boleh meningkatkan kepercayaan orang awam. Bagaimanapun, kita harus memberi mereka peluang untuk bekerja dan mencapai objektif kementerian masing-masing, selain memaklumkan KPI mereka secara telus, katanya kepada Free Malaysia Today. Muhammad dipetik mengingatkan anggota kabinet supaya melaksanakan tugas mereka secara bersungguh-sungguh, jujur, berintegriti dan profesional. Kemarin, pelbagai media melaporkan Muhyiddin berkata ahli kabinetnya ditapis oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan polis bagi memastikan pentadbirannya diisi dengan individu yang berintegriti. Hairan mengapakah Presiden Transparency International Malaysia tidak mengecam rampasan kuasa melalui pintu belakang yang dilakukan oleh gerombolan yang menamakan diri mereka Perikatan Nasional. Adakah perbuatan merampas kuasa itu bukan sebesar-besar rasuah? Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab al-rishwah dan ianya disebut dalam Al-Quran sebagai satu perbuatan jahat. Ahli intelektual tersohor Syed Hussein Alatas dalam buku Rasuah, Sifat, Sebab dan Fungsi menyatakan inti rasuah adalah penyalahgunaan kepercayaan demi kepentingan peribadi. Dalam buku beliau The Sociology of Corruption yang terbit pada tahun 1968 di Singapura, antara ciri utama rasuah ialah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Tidakkah ahli parlimen yang melompat keluar daripada parti sehingga menyebabkan kerajaan yang sah tumbang sebagai telah melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan? Muhyiddin dikatakan berpegang pada prinsip kerajaan berintegriti dengan tidak memegang portfolio Menteri Keuangan sebagaimana amalan kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Beliau kemudiannya melantik Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, yang bukan dari latar belakang politik sebagai Menteri Keuangan yang baharu. Jom Channel tidak berminat bercakap tentang apa-apa hubungan kekeluargaan antara Muhyiddin dan Menteri Keuangan ini yang tular di media sosial. Apa yang penting dan harus dipersoalkan ialah bagaimana Muhyiddin mahu menjadikan kabinetnya berintegriti apabila satu ciri utama rasuah iaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan telah gagal dipenuhi. Presiden Amanah Muhammad Sabu dalam ceramahnya menyebut bahawa mana-mana wakil rakyat Pakatan Harapan yang khianat sehingga boleh dijual beli sebagai pelacur dan tidak mempunyai maruah. Ahli Parlimen Kota Raja menyifatkan wakil rakyat yang boleh dijual beli mereka seperti pelacur yang tidak ada maruah dan tidak ada digniti. Mereka boleh menyokong mana-mana parti tanpa mengambil kira mandat rakyat. Muhammad berkata wakil rakyat diniagakan dalam pasaran terbuka. Pembina tertinggi mengambil wakil rakyat tersebut tanpa menghormati mandat diberikan rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Beliau berkata demikian dalam jelajah harapan Melaka di Pejabat Keadilan Negeri di Durian Tunggal, Melaka baru-baru ini. Berdasarkan kenyataan Muhammad Sabu, satu pengkhianatan terhadap kepercayaan telah berlaku. Bila wakil rakyat boleh dijual beli macam pelacur. Tak ada maruah, tak ada digniti. Boleh ke parti ini, boleh ke parti ini tanpa mengambil mandat rakyat. Namun di negara ini pengkhianatan terhadap kepercayaan yang dilakukan oleh ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri tidak dikategorikan sebagai rasuah. Walaupun kita nampak dengan jelas mereka mendapat manfaat atas perbuatan tersebut menerusi pangkat yang diperolehi sebagai menteri atau apa-apa jawatan lain dalam kerajaan. Sekarang ia dilakukan oleh Perikatan Nasional. Apa yang boleh menghalang ia dilakukan oleh pihak lain di masa akan datang jika tiada undang-undang yang menghalang pengkhianatan ini. Perbuatan ini jika dibiarkan berterusan akan memalukan Malaysia yang mahu menjadi negara maju pada tahun 2025. Rakyat memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.